Assalamualaikum. Kuliah kami akan menerangkan berkaitan dengan ekspor negara China. Saya perkenalkan ahli kumpulan. Saya Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin, 290494, dan rakan saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, 290409. Nurul Atika binti Muhammad Sabri, 290231. Muhammad Amirul Iqmal, 290184. Okey. Seterusnya saya akan terangkan mengenai China ialah sebuah negara di Asia Timur dengan populasi melebihi 1.4 bilion, mewakili 17% daripada penduduk dunia. China menjangkau bersamaan dengan 5 zon waktu dan bersepadan dengan 14 negara melalui darat. Seterusnya, definisi cukai. Cukai merupakan cas yang dikenakan kepada individu atau perniagaan yang telah digariskan oleh kerajaan tempatan, negeri atau persekutuan untuk membiayai perkhidmatan yang diberikan oleh negara itu kepada pengeksport. Cukai ini akan dibayar oleh pihak yang membuat urusan barangan termasuklah seperti individu, organisasi dan pengguna produk akhir. Seterusnya, tujuan cukai. Menurut Zamri 2023, kerajaan telah menggunakan cukai untuk mencapai matlamat selain fiskal. Sebenarnya tujuan cukai ekspor yang seterusnya adalah pengagihan semula pendapat. Peruntukan cukai ekspor di kalangan mereka yang terlibat dalam proses pembuatan dan pemasaran ditentukan terutamanya oleh kemungkinan alternatif yang tersedia kepada pengguna. Pemilik peralatan dan peralatan khusus terpaksa menanggung sebahagian besar cukai dalam jangka masa yang pendek kerana mereka tidak boleh memindahkan modal mereka ke perniagaan lain dengan mudah. Kita klasifikasikan cukai ini terbagi kepada dua. Yang pertama, teknik cukai import di China. Cukai ekspor di China telah dikenakan sekiranya ada aktiviti ekspor yang dilaksanakan. Pentadbiran Pencukaian Negara China telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban keuangan firma ekspor. Insiden undang-undang dan insiden ekonomi adalah idea yang membantu individu memahami sistem cukai. Seterusnya, asas cukai. Cukai import ialah yuran yang ditetapkan yang dikutip oleh unit custom sesebuah negara ke atas semua item yang diimport ke dalam negara. Ia terpakai kepada kedua-dua import persendirian dan komersial. Jadi, anda mestilah membayarnya walaupun anda membawa masuk sepasang jurulatih baru. Cukai import dikenakan untuk menjana pendapatan mengimbangi persaingan dalam perdagangan dalam dan luar negara. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Amirul Iqmal. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Saya akan menerangkan kadar cukai. 3 jenis cukai yang dikenakan kepada organisasi yang mengimport produk daripada atau mengeksport produk ke China, yang di mana ianya termasuklah cukai tambahan nilai VAT, cukai penggunaan CT dan duty custom. Cukai tambah nilai. Semua barangan yang diimport ke China tertakluk kepada cukai nilai tambah. Negara sama ada 13% atau 17%. Cukai 13% tersedia untuk barangan yang tertentu yang termasuk terutamanya dalam kategori barangan pertanian dan utiliti. Manakala cukai 17% dikenakan kepada barangan lain yang tertakluk kepada cukai VAT. VAT input kadar jualan tak VAT iaitu amount VAT yang dibayar semasa membeli produk atau perkhidmatan bercukai. Selalunya boleh digunakan untuk potongan terhadap VAT keluaran iaitu amount VAT yang dicharge kepada pembeli atau penjual sesuatu barangan atau bercukai perkhidmatan. Cukai penggunaan. Cukai penggunaan CT China dikenakan ke atas syarikat dan organisasi yang mengeluarkan dan mengimport produk bercukai, memproses produk bercukai di bawah konsainan atau menjual produk bercukai. Produk import yang tertakluk kepada cukai penggunaan China termasuk produk yang merosakkan kesihatan seseorang seperti tembakau atau alkohol.
barangan mewah seperti barang kemas dan kosmetik, dan produk mewah seperti kenderaan penumpang dan motosikal. Kadar cukai penggunaan untuk produk yang diimport berbeza mengikut kategori produk. Duty custom. Duty custom termasuk duty import dan ekspor yang dikira berdasarkan ad valorem atau kuantitatif. Kadar duty MFN adalah antara kadar duty import yang paling kerap digunakan. Ia jauh lebih murah daripada tarif umum yang dikenakan kepada negara bukan MFN. Jumlah cukai import dan duty custom perlu dibayar dikira bergantung pada harga atau nilai barang yang diimport. Nilai ini dikenali sebagai nilai membayar duty DPV. Baik, seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya, Muhammad Azmi. Okey, terima kasih Amirul. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi cukai. Cukai merupakan suatu alat yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk mendapat dana, menghalang penyelewengan, menjaga keadilan dan melindungi perniagaan di negara masing-masing. Kesan-kesan implikasi ini terbahagi kepada 3, iaitu kesan kepada kerajaan, kemudian kesan kepada masyarakat serta kesan terhadap pengelakkan dan pelarian cukai. Okey, kesan terhadap kerajaan, tarif ialah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas produk atau perkhidmatan yang masuk atau keluar negara. Tarif sering menyasarkan sektor atau produk tertentu dan dilaksanakan dalam usaha terancang untuk menjejaskan imbangan perdagangan antara negara dan mengenakan tarif dan rakan dagangan asingnya. Sebagai contoh, apabila kerajaan menetapkan cukai import, ia meningkatkan kos mengimport produk atau perkhidmatan yang ditetapkan. Kos marginal yang lebih tinggi ini dijangka tidak menggalakkan import mempengaruhi imbangan perdagangan. Okey, seterusnya kesan terhadap masyarakat. Tarif boleh datang dari pelbagai bentuk dan saiz. Secara amnya, pelbagai entiti berada dalam bahaya dan terjejas secara tidak seimbang disebabkan oleh cukai yang dikenakan. Cukai juga memihak kepada negara pengimport kerana mereka mengenakan dan mengumpul pendapatan. Tarif juga membantu firma domestik dengan menjadikan barangan tempatan lebih murah daripada yang diimport. Ini dapat meningkatkan permintaan untuk produk mereka. Namun begitu, ianya juga memihak dan memberikan kesan yang baik terhadap setiap ahli masyarakat, terutamanya di dalam perniagaan dan peluang untuk bekerja. Okey, seterusnya kesan terhadap pengelakan dan pelarian cukai. Pengelakan cukai juga bertujuan untuk mengurangkan jumlah cukai yang terhutang dan mengagihkan nilai tersebut kepada pemegang saham. Pengelakan cukai juga ia dapat dibandingkan dengan pengelakan cukai adalah kesalahan jenayah. Pengelakan cukai juga ia adalah satu jenayah. Penyelidikan empirikat terhadap terdahulu mencadangkan bahawa sebagai tambahan kepada untuk tingkatkan nilai perniagaan serta pengelakan cukai boleh menurunkan nilai firma. Pengelakan cukai juga berguna dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, pemegang saham boleh memperolehi lebih banyak aset dalam bentuk dividen, membolehkan firma mempunyai lebih banyak wang untuk membayar obligasi dan pengurusan boleh meraih kelebihan peribadi. Okey, itu saja. Terima kasih. Seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Atika binti Muhammad Sabri, nombor matrik 290-231. Saya akan menerangkan tentang data sokongan. Menurut data ketelok daripada World Bank tahun 2024, berbanding pada tahun 1970, KDNK China telah meningkat dan lebih-lebih lagi dengan kelonggaran yang diberikan di dalam ekonomi China sejak tahun 2020. China banyak membuat aktiviti ekspor dan import
sangat aktif sehingga KDNK China meningkat dan menurunkan kadar pengangguran di negara tersebut. Dengan pedagang atau organisasi yang siasa membayar cukai import, ianya memulihkan ekonomi negara dan banyak menyumbang kepada kerajaan di mana pelbagai fasiliti dan aspek kerajaan dikemaskini dengan lebih baik. China juga banyak menggalakkan aktiviti import dan kebanyakan negara termasuklah Malaysia yang di mana seperti yang dimaklumkan oleh Harian Metro tahun 2023, import barangan minyak sawit dan produk berasaskan sawit meningkat melalui kerjasama di dalam perdagangan minyak sawit melalui memorandum persefahaman di Beijing. Di China menurut Dreamzo 2022, pegawai cukai akan mengenakan penalti harian sebanyak 0.05% untuk cukai yang kurang dibayar atau tidak dibayar. Di samping itu, hukuman sekurang-kurangnya 50%, tetapi tidak lebih daripada 5 kali ganda jumlah cukai Inka boleh dikenakan. Tambahan pula, dalam situasi penggolakan cukai yang merupakan jenayah, liability jenayah akan ditentukan mengikut undang-undang. Sekiranya individu gagal mengangkutkan lebih daripada 10% daripada cukai yang perlu dibayar dan mereka didapati bersalah mengelak cukai, mereka akan didenda dan dipenjara selama tempoh tidak lebih 3 tahun. Mereka yang gagal menjelaskan lebih daripada 30% daripada cukai yang perlu dibayar akan didenda dan dipenjarakan selama tempoh 3 hingga 7 tahun. Jika pihak berkuasa cukai mengeluarkan notis kutipan dan mengenakan penalti pentadbiran, pertuduhan jenayah tidak akan dicari selagi entiti berkenaan membayar yuran dan cukai berkenaan. Walau bagaimanapun, pejabat cukai mempunyai kuasa untuk mengenakan penalti sehingga 5 kali ganda jumlah maksimum bagi mengelakkan cukai berskala besar. Jika pihak berkuasa cukai mengeluarkan notis kutipan dan mengenakan penalti pentadbiran, pertuduhan jenayah tidak akan dicari selagi entiti berkenaan membayar yuran dan cukai yang berkenaan. Walau bagaimanapun, pejabat cukai mempunyai kuasa untuk mengenakan penalti sehingga 5 kali ganda maksimum bagi pergolakan cukai berskala besar. Okey, itu saja pesan pada saya. Seterusnya. Okey, apa yang dapat saya simpulkan, ringkasnya kedaulatan kesesamaan kekal sebagai organisasi. Cukai yang paling penting untuk memastikan keadilan dalam kutipan wang kerajaan daripada rakyat. Segala peraturan yang digariskan ini mempunyai pautan sendiri dengan peraturan lain. Di dalam ekonomi negara juga ada menyatakan bahawa cukai harus dikenakan dengan cara yang memajukan kemajuan ekonomi negara. Cukai import merupakan cukai yang dikenakan kepada organisasi. Cukai import dibayar oleh semua orang yang membuat urus niaga di China tanpa mengira kewarganegaraan atau pemerhatian tetap. Setiap transaksi yang dilakukan akan dibayar oleh perniagaan apabila ingin mengimport barangan ke China. Bukan itu saja, malah cukai import perlu dibayar oleh pihak bertanggungjawab bagi mengawal harga dan membolehkan komoditi masuk ke negara ini. Selain sekali-sekala merancangkan ekonomi negara juga. Sekian, terima kasih daripada kami.